Kalau tengok lah tu, tak kira hak tu kan, memang hak tu dimaafkan. Tengok lagi. No. Lagu tu misalnya kita kata, adakah sah ke tidak sah sembahyang? Sah. Pasal apa? Sebab tengok orang telanjang dia tidak khusus dengan sembahyang, berdosa. Kalau di luar sembahyang pun berdosa. Dia tidak khusus dengan sembahyang, maka sembahyang tu sah kalau lagu sana. Sebab larangan itu tidak khusus dengan sembahyang. Larangan tengok. Misalnya kita kata hak tengok, banyak lagi lah hak lain-lain. Khusus ke tidak dengan benda tu? Tetapi sembahyangnya terus akan terbatal apabila wuduknya terbatal. Sebab wuduk tu khusus dengan sembahyang, memang khusus syarat untuk dia. Begitu juga dengan puasa, ia akan terbatal jika seseorang melanggar ketetapan syarak yang khusus dengannya, seperti memakan, meminum, bersetubuh dan lain-lain. Puasa seseorang tidak terbatal dengan sebab dia berbohong, mencuri dan sebagainya. Tak terbatal kau tu. Sebab curi ni khusus dengan sembahyang kau. Larang tu tak boleh tu. Tidak khusus dengan sembahyang. Berbohong khusus dengan sembahyang. Di luar sembahyang pun tak boleh. Kalau hak lagu tu ada kaedah yang ulama perhati tengok, dia buat kesimpulan gitu. Benarnya jadi tidak batal kalau lagu ni. Yang kelima, orang Islam tidak dihalang, yang ini harus menerima hadiah daripada orang kafir. Boleh. Ini menunjukkan Islam ni juga dia mengadakan hubungan baik dengan orang kafir. Kalau hak tidak nak balas dengan kita, jangan kita balas dengan dia. Dalam Quran pun larang. Hak Tuhan larang baik ni kalau orang tu dahagakan darah kita. Hak tu dia kata perang tu. Perang mana jumpa hak lagu tu harbi. Tapi kalau hak jenis nak baik dengan kita, tak boleh kita akan nak dia. Tak boleh. Haram. Dosa juga tu, walaupun orang kafir. Dan nak terima hadiah boleh. Kita nak beri makanan, dia nak beri kita, tak apa. Kalau dia beli daging, hak orang Islam sebenarnya, dia beli daging, dia beri, boleh, halal, tak makan. Melalui dia, pitih dia, tak apa, benda tu halal. Kita nak beri daging, kita nak beri daging kau orang kafir, kita beli kedai beri daging, boleh. Sebab hal tu bukan ibadat khusus, memang untuk jual, untuk makan umum. Kalau ibadat khusus baru tak boleh. Kurban kau ngekah tak boleh. Sebab tu khusus. Tapi kalau umum tak apa. Tu kita sebut tu hak kemuncak lah. Hak kemuncak. Apa kalau nak hadiah baju kau anak dia, dia baru boleh anak kau misalnya, kita kata lagilah boleh. Lagilah boleh. Dan orang Islam dia ajar mesra, jangan bal dengan orang kafir. Biar dia nampak orang Islam ni baik, biar dia tertarik dengan kita, dengan kemesraan kita, kebaikan kita. Hak tu hak dah. Itu ajaran Nabi. Dia sendiri buat. Tengok, dia terima hadiah. Lepas tu dia tak beri, dia beri juga. Yang keenam, pemimpin negara Islam juga dibenarkan menerima hadiah daripada orang kafir. Boleh terima hadiah. Dia beri apa-apa hadiah ke kedainya, boleh terima. Yang ketujuh, harus memakai kod labuh di luar sembahyang dan di dalam sembahyang, harus. Dan pakaian ini sesuai dengan keadaan. Nabi SAW kita tengok dia pakai sesuai dengan keadaan. Kalau nak pergi perang, dia pakai baju besi, topi besi, sesuai dengan keadaan. Dia nak naik kuda, dia pakai baju kod lagu. Sejuk, pakai sejuk, baju sejuk. Panas, cara panas. Macam-macam warna dia pakai. Tidak khusus dengan satu warna. Tidak. Jadi jangan kita terlalu kerana mengikut, kononnya nak mengikut Nabi jadi putih semua. Tapi salah tak? Tak, boleh juga. Boleh. Cuma biar pelbagai. Kalau ada corak-corak, tak. Nabi sendiri pun pakai corak-corak, jalur-jalur dan macam-macam ada. Tak apa, boleh pakai. Habislah situ. Kemudian kita pergi kepada satu bab lagi, iaitu bab bersembahyang dengan memakai baju merah, kain merah. Boleh ke tidak? Ini berkait dengan pakaian lagi, dan berkait dengan sembahyang.
hak utamanya, hak maksud asalnya. Tetapi dia ada kaitan juga dengan luar sembahyang pun. Buat apa ya tak boleh? Kalau kita kata tak boleh dalam sembahyang tu, buat apa? Dalam hadis yang hadis daripada Abi Juhaifah, dia kaya, pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kubah merah. Abu Juhaifah ni seorang sahabat kecil, orang panggil sahabat kecil, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, dia tak balik lagi. Mana muda benar. Itu orang panggil sahabat kecil kan? Tapi dia dah ikut Nabi, pergi sekali dengan Nabi, dia dah. Dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kubah merah daripada kulit. Kubah merah daripada kulit. Yang dia berhenti tu pasal kemah macam kubah gitu. Daripada situlah orang kita buat syiar kan. Syiar orang Islam di kubah-kubah, dia ada sikit sebanyak tu, ada benda-benda lagu. Daripada kulit. Saya melihat Bilal mengambil sisa air sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air sembahyang, Bilal pergi ambil air sembahyang, ada baki lagi dalam bekas. Bilal waktu tubik tu berebut sahabat, berebut pergi mendapatkan sisa air lebihan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Orang-orang yang memperolehinya melomor-lomorkannya di tubuh mereka. Manakala orang yang tidak sempat memperolehinya pula mengambil kesan-kesan basah yang ada di tangan rakannya. Ada basah, ambil. Sampai setara tu. Kemudian aku melihat Bilal mengambil lembing, lalu dihunjamnya ke tanah. Dia ambil lembing, pacuk di tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dengan memakai satu sut pakaian berwarna merah. Keluar sahabat itu. Beliau menyingsing kainnya. Dia angkat kain dia. Menyingsing ni, kita tak apa nak sini pun singsing juga kan. Kaki pun boleh jadi juga. Tak apalah. Kita tengok dulu. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengimami sahabat dengan bersemayam. Kira-kiranya tubik dengan baju merah tadi, ambil air semayam pun dalam baju merah tu juga. Semayam pun tak ada sebut dia pecah baju tu, tak ada. Dia pakai baju merah, buat semayam. Jadi tu imam pula dengan menghala ke arah lembing tersebut. Lembing tu dijadikan sebagai sutera. Aku melihat orang dan binatang-binatang melintas di hadapan lembing itu. Alih atas pada lembing tu, orang duduk lalu, binatang-binatang lalu, tak apa. Nabi SAW tidak halal. Yang ni hak di atas daripada sutera. Apa maksud Imam Bukhari buat tajuk ni pula? Bapa, kalau kita tengok hadis ni jelas lah. Memang Imam Bukhari nak ayat boleh lah semuanya. Pasal apa? Nabi SAW sendiri pakai baju merah tu, bukan merah baju saja, dua-dua merah, atas bawah merah, sepasang. Kita kata dan Nabi SAW guna gitu, maknanya boleh lah. Mudahnya kalau kita tengok sini kan. Tetapi maksud dia lagu lain. Sebab banyak dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW larang orang pakai baju merah. Bila dia larang, Imam Ahmad kata kalau dia larang, kalau kita pakai juga benda tu, tak sah sembahyang kita. Imam Bukhari kata tak, kalau dia larang pun kalau kita pakai, sebab tak adil lah. Kalau benda haram pun pakai, sah sembahyang. Ini macam mana nak kata haramnya, dia sendiri pakai. Jadi hak kata larang-larang tu mungkin ada keadaan-keadaan tertentu, warna merah yang khusus, ataupun ada sebab-sebab lain lah, bukan kerana warna merah tu sendiri. Tak apa, kita tengok ada nota di sini, bersembahyang dengan memakai pakaian berwarna merah. Sebenarnya ada beberapa maksud tersirat Bukhari di sebalik bab yang beliau adakan ini. Antaranya ialah, satu, bagi Syah Waliullah, maksud Bukhari rahimahullah mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan keharusan bersembahyang dengan memakai pakaian berwarna merah, asalkan ia bukan daripada pencelup usfur. Kau tadilah, kau tadi
yang kita sudah baca tadi, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As pakai baju yang dicelup dengan sejenis pokok yang bunganya wangi dan berwarna merah. Ia digunakan sebagai pencelup berwarna merah. Kecuali hot tu. Jadi hot dalam hadis-hadis kalau kata larang tu, ia dicelup dengan celupan usfur. Yang tidak begitu merah saja hot lain tak apa. Imam Bukhari nak ayat tu. Syawaliullah kata. Yang kedua, menurut Hafiz Ibn Hajar, menurut si bab ini Imam Bukhari selain menyatakan tentang keharusan memakai pakaian berwarna merah, beliau juga mahu menolak sesetengah kalangan yang mengharamkan orang lelaki memakai pakaian merah bersandarkan kepada hadis-hadis seperti di bawah ini, kerana ia adalah hadis dhaif. Berikut ialah teks hadis berkenaan bersama terjemahannya, iaitu an Abdullah bin Amr qala marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi thawban ahmaran fasallama alaihi falam yarudd alaihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abdullah bin Amr menceritakan pernah seorang lelaki yang memakai sepasang pakaian merah lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawab salamnya. Jadi hak ni nampak macam tak kena benar ni. Tapi dalam hadis dia sebut pakaian merah. Bukan merah tu dengan sebab celupan usfur ke apa dah. Imam Bukhari sebenarnya marah ni dia nak tolak hadis-hadis tu. Hadis tu tak boleh pakai. Kalau ada hadis yang menunjukkan Nabi tak kena pakai baju merah ke apa, hadis itu sama ada mansukh ataupun ada keadaan tertentu. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, Tabarani di dalam Mu'jam Awsat, Abu Daud, Tirmizi, Hakim, Bazzar dan lain-lain dengan kitab masing-masing lah. Di dalam isnadnya terdapat seorang perawi dhaif, iaitu Abu Yahya Al-Qattat. Abu Yahya Al-Qattat. Jika diandaikan hadis ini sahih sekalipun, ia masih tidak jelas menunjukkan sebabnya ialah kerana orang itu memakai pakaian berwarna merah semata-mata. Ini kerana Rasulullah SAW sendiri ada memakai pakaian merah, mana beliau memakainya ketika bersembahyang. Hakikat ini dapat dilihat umpamanya dalam hadis inilah, hadis kita baca saat ini. Jadi lagu mana kita nak kata Nabi SAW tak jawab salah itu dia pakai baju merah? Boleh jadi ada sebab lain. Kebetulan dia pakai baju merah. Kalau kita kata hadis tu sahih sekalipun, ada sebab lain. Ya Nabi SAW marah tu bukan dengan sebab merah tu semata-mata. Tak apalah. Ni hak ni hak ni Imam Bukhari dah ramai lagi, boleh dikatakan semualah ulama, kebanyakan ulama mengatakan hadis ini dhaif. Duduk mana pun dalam kitab mana pun yang kita sebut sini mesti ada Abu Yahya, ada semua dia. Orang panggil kalau hak lagu tu madar bagi hadis ini ialah Abu Yahya Al-Qattat. Abu Yahya Al-Qattat tadi. Tetapi satu peringatan kepada yang merujuk kitab-kitab asal, iaitu hadis ni Hafiz Ibn Hajar kata Imam Bukhari buat mari bab ni dia nak tolak hadis-hadis lagu ni lah, sebab hadis ni tidak sahih, dhaif. Jadi hadis hak Nabi pakai baju merah tu lebih kemah, jadi kita kena pakai hak tu lah. Tetapi ada juga ulama pengarang kitab yang mengatakan hadis ini sahih. Misalnya Hakim, dia kata ini sahih, kata dia. Bukhari dan Muslim tak ada amal. Tetapi kira-kiranya dia panggil kitab Mustadrak. Kitab Mustadrak ni lagu ni. Kitab Mustadrak, kitab hadis ni banyak macam. Salah satunya ialah Mustadrak. Mustadrak ni syarat-syarat seorang pengarang tertentu dipakai. Cuma hadis tu hadis tidak dibawakan oleh pengarang asal. Macam Mustadrak Hakim ni, Mustadrak orang panggil ala sahihain. Dia dakwa dalam kitab dia Mustadrak tu banyak hadis hak tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi sebenarnya hadis itu menepati syarat Bukhari dan Muslim. Kitab hak lagu tu Mustadrak orang panggil. Bukan Mustadrak Hakim saja, banyak lagi Mustadrak lain.
kitab lagu tu. Orang panggil mustadrak.